Tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, seluruh barisan, kepimpinan, panitia, pengajian Masjid Al-Falah, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa pada adik-adik. Di depan sekali adik hari ni, pakai spek lagi. Alhamdulillah bersama kita pagi ni dapat berhimpun secara fizikal dan juga maya. Kita kata istilah baru ni apa dia? Hybrid. Separuh fizikal yang hadir, separuh lagi melihat secara maya. Secara maya. Ini satu anugerah yang Allah berikan pada kita, kepada peminat-peminat, orang yang cenderung, yang menghargai kuliah, menghargai perkara-perkara yang namanya ketaatan. Kerana Allah pernah uji kita hari itu, tersekat banyak perkara, termasuk dalam perkara-perkara yang melibatkan ibadah di masjid dan sebagainya. Alhamdulillah kita teruskan. Saya selalu sebut, kuliah yang terbaik ialah mulanya lewat, habisnya cepat. Habisnya cepat. Jadi insyaAllah kita pun dah pukul 10, kita pun kena 10 lebih dah ni. Jadi tajuk kita, perkongsian kita, saya mengambil hujung daripada sepotong hadis daripada Ibnu Abbas, ataupun nama penuh dia Abdullah bin Abbas, ataupun Abdullah anak kepada Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Ibnu Abbas ni anak dia. Dipanggil Ibnu Abbas sebab nak membezakan sahabat-sahabat Nabi ni banyak nama dia Abdullah. Sebab antara nama yang terbaik untuk kita berikan pada anak cucu zuriat kita, Abdullah, Abdul Rahman, yang mana disandarkan Abdun itu kepada Tuhan yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Jadi sahabat ni banyak nama Abdullah. Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Amrin dipanggil Ibnu Amrin. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Termasuklah Ibnu Abbas, nama dia Abdullah. Lalu dipanggil dengan Ibnu Abbas, nak membezakan Abdullah yang lain. Bahkan terdapat Abdullah yang terkenal dalam hadis, dipanggil Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah yang empat. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amrun, Ibnu Mas'ud. Ini dipanggil Abdullah yang empat. Kita ada tak Abdullah yang empat? Tak ada. Kita ada apa? 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahub, Abdul Wahib. Nak sebutnya, Ibnu Abbas ni cukup istimewa di sisi Nabi. Macam adik kecil macam ni. Saya teringat Ibnu Abbas ni, dek. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun, baru 13 tahun. 13 tahun. Walaupun kecil, tetapi namanya diangkat tinggi ke awan, ke langit, kerana ilmu. Dibezakan kemuliaan seseorang itu dengan ilmu. Dan Allah kalau nak muliakan sahabat-sahabat pagi ini dengan ilmu. Hadis sahih sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah nakkan kepada dia kebaikan, Allah beri faham agama. Bukan Allah tambahkan rumahnya, Allah tambahkan pangkatnya, Allah besarkan keretanya, tetapi Allah tambahkan ilmunya. Sebab nikmat yang paling besar atas muka bumi, 2 nikmat. Nikmat ilmu dan nikmat iman. Nikmat di akhirat juga Allah bagi 2. Nikmat masuk syurga dan nikmat melihat Allah. Dengan mana kaifiat dia kita pun tak tahu. Orang yang masuk syurga besok boleh melihat Allah, ru'yatullah, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Melihat Allah di hari kiamat besok merupakan nikmat anugerah yang terbesar di atas nikmat-nikmat yang besar. Dan sebab itu bila mana Ibnu Abbas ini, kita nak sebut tentang hadis dia, tentang perkongsian kita. 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, dia lahir 619 Masihi. Dia lahir
Nabi tahnik Ibnu Abbas punya mulut. Maknanya Nabi ambil tamar, Nabi kunyah, masukkan dalam mulut Ibnu Abbas. Maknanya lebihan daripada apa yang Nabi kunyah masuk ke mulut dia. Maknanya air liur Ibnu Abbas sejak kecil dah bercampur dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan banyak Nabi doa untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah ajar pakihkan dia dalam agama, ajar dia ilmu tafsir. And Allahumma 'allimhu al-hikmah, wahai Allah ajar dia kepada kebijaksanaan. Banyak hadis-hadis doa khusus untuk Ibnu Abbas. Sebab tu Ibnu Abbas ini Allah bagi dia kelebihan, antaranya dia faqih dan dia boleh menafsir berlapis-lapis. Kita banyak tahu cerita ni. Dan kalau sahabat-sahabat pergi Mekah, pergi buat haji atau umrah, pergilah ke Taif. And walaupun Ibnu Abbas ini lahirnya di Mekah, berhijrah ke Madinah, kuburnya di Taif. And kalau pergi ke Taif, Masjid Ibnu Abbas, tempat dia mengajar, beribu anak muridnya. Sebelah masjid itu ada maktabah ataupun pejabat dipanggil muzium ataupun satu tempat disimpannya khazanah-khazanah, antaranya Quran yang ditulis oleh Bani Thaqif dengan tangan di atas batu. Bila mana zaman dulu kita terfikir Quran tulis atas batu, atas belulang kering, atas kertas, atas pelepah tamar, tak boleh fikir kita. Bila kita pergi Taif, oh macam ni Quran atas batu, dipahat, cantik khatnya. Ada di Taif. Di antara maktabah dan juga masjid, dekat tengah-tengah tu ada tembok tinggi. Di belakang tembok ada makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada hadis Ibnu Abbas ada 5 benda yang Nabi pesan, kita nak ambil satu je yang kat hujung untuk kita kongsikan, dan kita ambil Quran, kita ambil hadis, dan kita nak ada satu task, satu assignment, gerak kerja, kita nak buat apa di atas kesimpulan perbincangan kita. Di hujung hadis itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 yang Nabi suruh pulun. Nabi sebut ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Maknanya secara mudahnya bahasa kampung, rebut 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Saya nak ambil satu saja. Di hujung sekali, benda yang mengikat semua benda itu terikat dengan nombor 5 sebenarnya. Iaitu bila Nabi kata hayataka qabla mautik. Hayataka qabla mautik. Tajuk perbincangan kita pagi ini, hidup kamu sebelum mati kamu. Hidup kamu sebelum mati kamu. Dan apabila kita mati, kita akan membawa pengalaman-pengalaman peribadi yang orang tak tahu. Setiap kita ini akan mati. Ditulis di atas van. Di atas van jenazah, selalunya ayat 185 surah Ali Imran 185. Dengan penegasan daripada Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, mudah fahamnya bahasa kampung, setiap makhluk mati. Dia nak mati, dia mati. Dia tak nak mati pun mati. Erti kata lain, keliling kita yang nama makhluk, dia berakhir dengan kemusnahan. Kalau handphone, bila dia mati, bateri mati. Selipar kita mati. Apa tanda mati? Kena rembat. Basikal pancit, motor pancit, kereta rosak, cermin pecah, pokok tombang, baju faded, baju season, baju carik. Manusia, namanya Nabi, wafat. Namanya Raja, mangkat. Manusia, meninggal. Binatang, mati. Beritahu satu benda yang nama makhluk tak mati. Jawapan dia tak ada. Kenapa tak ada? Dia penegasan daripada ayat tu tadi. Kullu nafsin, dengan perkataan nafsin, dia tidak ada alif lam. Maknanya semua benda mati. Mati. Wa innama kullu nafsi za'iqatul maut wa innama, apa sambungan dia? Wa innama, apa sambungan dia? Dan akan dihimpunkan segala-galanya di atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Innama tuwaffawna ujurakum. Perkataan ujur.
Ini yang kita nak sebut ni, ujrah, upah, ganjaran, pahala. Bila kita mati pagi ni, kita ada dua benda saja yang kita mampu menolong kita, iaitu apa yang kita dah kumpul, ujur tu tadi, apa yang kita dah buat pagi tadi, solatnya, yang kita dah buat kuliahnya, dah kita baca Qurannya, dah kita selawat atas nabinya, kita sedekah ke atas masjidnya. Yang kita buat ini saja, setakat itu yang kita boleh bawa. Sebab tu dalam memahami hakikat, manusia lupa. Dia ditipu oleh dunia. Sebab tu ayat ini hujung tu disebut wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan mata' al-ghurur, menipu. Kita kaya 60-70 tahun hidup, kita kumpul apa 70 tahun? Kumpul apa? 3 helai kain kafan saja yang kita boleh bawa. Kita tak sedar yang kita pulun siang, malam, pagi, petang, panas, hujan, letih, lesu, kita hanya mengumpul 3 helai kain kafan. Yang lain tak boleh bawa, tak dibenarkan bawa. Walaupun kita wasiat, Ustaz, kalau I mati Ustaz, I nak kafan dengan kain sutera daripada Cina Ustaz, kain songket penuh daripada Terengganu Ustaz. Jawapan dia tak boleh, kerana ia termasuk wasiat yang fasid, wasiat yang tak perlu ditunaikan, sebab dia bertentangan dengan syarak. Sebab itu kehidupan kita ini, kita nak bawa apa yang kita dah kumpul pagi tadi, kita meninggal lah ni. Yang kedua, benda-benda yang boleh menyambung ke sana, kita akan sambung saat lagi. Apa yang boleh kita dapat dalam talian hayat yang kita nak capai, 5 benda insya-Allah. Jadi bila kita mati, ada satu penyakit menimpa kita. Penyakit penyesalan. Tu yang Nabi suruh cepat. Ightanim, apa ghanimah? Rebut sungguh. Sebab apa? Pintu akan tertutup. Dan antara pintu yang akan tertutup ialah pintu taubat. Dan bila kita mati, kita akan ditimpa penyakit penyesalan. Yang beriman menyesal. Sebab apa? Sebab tak buat banyak. Yang tak beriman menyesal. Sebab apa? Sebab tak sempat bertaubat. Bertepatan dengan ayat yang saya bacakan daripada surah, nama dia surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan sayyi'at, kejahatan dan juga maksiat. Lalu hatta idza hadara ahadahumul maut, sampailah kepada mereka kematian. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita sedang diuji. Jangan terlalu gembira dengan apa yang ada pada hari ini menyebabkan kita tidak bersyukur di atas kehidupan. Saya duduk ni di atas kerusi ini, pernah duduk di atasnya sahabat saya bernama Al-Fadil Al-Ustaz Al-Marhum Ustaz Rizwan Rahmat. Dia meninggal bila? Bulan Jun yang lepas. Dia duduk di atas kerusi ini. Sahabat-sahabat yang kehilangan seorang ustaz di atas kerusi ini, tak terasa ke kita kehilangan benda yang besar? Terasa. Terasa sangat. Masa saya hari itu sedang koma itu dekat Turki, satu hal koma. Satu hal pula ketika koma tu yang datang ialah sahabat-sahabat yang dah meninggal dunia. Datang pula Almarhum Ustaz Taliban. Datang pula Ustaz Rizwan Rahmat. Sebab kita ni bila nak meninggal, 100 hari nak meninggal, kita akan rasa menggigil. Orang nak meninggal, dia rasa gigil dalam tempoh 100 hari. Dia rasa gigil, bukan demam. Apabila masuk 40 hari nak meninggal, kita punya pusat ni berdenyut-denyut. Pusat kita ni berdenyut-denyut. Kat pusat. Ketika 40 hari, terkadang orang nampak malaikat, kelibat malaikat. Malaikat mula menunjukkan kelibat dia pada orang nak meninggal 40 hari. Sebab tu orang bila 40 hari ada yang terberak, terkencing. Mana tak terkencing kalau muka malaikat mengerikan, mukanya menakutkan. Tengok cerita hantu Kak Limah malam-malam seorang-seorang pun, nak tidur bilik pun, tak tidur masuk bilik pun tak berani. Ini muka yang lebih seram, lebih takut daripada hantu Kak Limah.
Lagi pada satu benda yang menakut dan mengerikan di atas muka bumi yang tak dapat kita bayangkan, kita ditunjukkan muka tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Memang tak boleh mengucap. Apabila masuk hari ke-7 nak meninggal, banyak benda pelik dia buat. Dia biasa isap rokok 4 kotak sehari, sebatang pun tak isap. Biasa dia buat satu perbuatan, dia lupa. Erti kata lain, dia tak buat, dia tak pernah buat, dia buat, dia biasa buat, dia tinggal. Jadi yang nampak pelik siapa? Isteri dia, anak dia. Pelik abah ni, pelik atuk ni. Atuk saya arwah, dia suka tengok Dunia jam 10. Bila tepat pukul 10 malam, jangan kacau TV. Dia mengamuk. Saya tahu atuk saya macam mana. Pada malam dia meninggal, pukul 10 dia tak turun daripada bilik dia. Dia tak keluar. Yang perasan siapa? Isteri dia lah. Sebab tu kita ni ibu-ibu, yang perasan suami kita pelik, kita lah. Yang perasan isteri kita pelik, suami kita lah. Tiba-tiba orang yang dekat dengan kita tak perasan perubahan yang drastik dalam hidup kita. Pelik. Saya pun naik dekat atas bilik dia, atuk dekat atas katil macam ni dah. Meninggal. Sebab itu benda pelik-pelik ini dalam 7 hari dia buat. Selalunya. Siapa yang perasan, mula perasan? Isteri dia. Opah saya perasan. Pelik atuk kamu tak turun ni. Bilik dia kat atas. Saya naik tangga masuk bilik dia. Dia dah baring macam ni. Dah siap dah. Macam qiyam dah. Dah siap dah. Dengan wuduk dia lepas solat isyak dia. Dia dah macam ni dah. Meninggal. Kemudian bila 3 hari nak meninggal, kat bahagian dahi ni. Bahagian dahi ni dia berpeluh. Sakit. Dia sakit. Dan 2 hari sebelum meninggal, selalunya kita akan jumpa roh-roh orang dah meninggal. Tu yang bila saya sedang sakit itu tenat dekat Turki, kita dah tak ingat apa dah, tiba-tiba datang roh sahabat-sahabat dah meninggal. Saya rasa masa tu, apa yang saya fikir, mati dah aku. Hidung darah, mulut darah, berwaya-waya. Saya tak ada fikir apa dah. Nak fikir macam mana? Kita dah tak ada suasana berfikir, sebab kita nak cari talian hayat saat lagi. Apa yang kita nak capai pagi ni, insya-Allah. Sebab itu dia jadikan dahi ni sakit. Ketika 2 hari tu kita dah nampak roh orang-orang yang dah mati. Dan 1 hari sebelum dia meninggal, sahabat-sahabat, orang nak meninggal, ubun-ubun kepala ni sejuk. Ubun-ubun ni sejuk. Dan saya pernah melihat orang meninggal. Kadang-kadang orang meninggal ni dia tak sama dia punya pengalaman dia. Ada orang meninggal, nak meninggal, saya pegang ubun-ubun dia lembik. Macam baby kan. Baby kalau baru lahir, ubun-ubun ni lembik tau. Dan bila dia terperanjat, lembik ke dalam, lekuk. Tu orang tua kata kena sawan bajang lah, kena sawan lempuk lah, macam-macam sawan. Kerana baby ni dia mudah terperanjat. Kerana dia belum kuat. Dia punya kepala belum keras. Saya ni lembik. Lalu saya fikir, betul juga kot. Mungkin bak roh nak keluar kat sini. Dia lembik. Macam baby balik. Ini beberapa tanda. Dan sebab itu kita ini diuji oleh Allah sekarang. Dan ujian yang Allah beri ini hujung 2019. Nama dia Cik Corona. Dipanggil COVID, Corona Disease. Dipendekkan COVID-19 kerana dia datang 2019 hujung. Benda ni Allah pernah beri, nama dia flu Spanyol dulu. Bila? 1918 sehingga 1920. Selama 2 tahun yang membunuh hampir 50 ke 100 juta penduduk dunia. Namanya flu Spanyol, selsema Spanyol. Kenapa nama dia flu Spanyol? Walaupun bermulanya di Kansas City, USA, kerana diperkenalkan oleh wartawan Spanyol. Daripada USA dia merebak pergi ke Perancis, Itali, lalu sampai Spanyol dan diperkenalkan oleh wartawan Spanyol. Maka flu Spanyol, selsema Spanyol yang membunuh ramai manusia
khususnya di bahagian Eropah, yang mana sahabat-sahabat, Allah ulang balik pada 2019 kita membaca sejarah berulang. Dan pentingnya kita memahami sejarah. Sejarah orang dah meninggal yang baik, sejarah orang yang dah meninggal Allah tunjukkan dalam Quran, dalam hadis, pengalaman-pengalaman yang tak baik. Maknanya yang baik kamu ambil untuk diri kamu, yang tak baik kamu jangan ikut supaya kamu tak tergolong di kalangan mereka. Sehingga pada pagi ini, semalam saja jumlah dunia ni yang meninggal berapa kes? Yang kesnya saja dunia 261,674,812 kes. Dihimpunkan bahawa yang meninggal dunia ini ialah tak kurang 5,216,113 orang setakat semalam. Dan kita ambil kat Malaysia, kita kecilkan Malaysia ini iaitu 2,628 kes 816. Dan jumlah yang meninggal setakat semalam 30,309 orang setakat semalam. Kalau 30,000 kita nisbahkan Masjid Al-Falah, tak ada kuliah pagi ni. Maknanya imam meninggal, Bilal meninggal, Siap meninggal, semua meninggal belaka, termasuk ustaz meninggal. Dengan jumlah yang begitu besar, Allah letakkan kepada kita, Allah sindir kita supaya menjadi pengiktibaran kepada kita dan juga kepada orang yang telah meninggal. Dan kita ni Allah beri peluang kita dapat muhasabah pagi ini. Dalam keadaan kita belum menempuh lagi. Kerana apa? Perkara ini berlaku di hadapan kita. Lalu Allah juga menyebut dalam surah Al-Mu'minun. Allah menyebut dengan firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Allah sebut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Sehinggalah datang kepada salah seorang daripada kamu kematian. Seperti mana tadi Allah telah tunjuk pada kita dalam bentuk sindiran yang umum. Bermula ayat Ali Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi maknanya segala apa yang kita buat, jangan rasa rugi dah. Kuliah rasa ngantuk, tertidur, sabarlah. Sebab kuliah ni tanda kita tenang. Boleh tidur tu tanda ketenangan. Ingat, ada orang dia tak boleh tidur walaupun makan ubat. Sahabat-sahabat, kita ni pantang kuliah tidur. Kalau tidur mesti kuliah. Ada seorang lelaki kat US, bukan Paya Jaras, bukan Paya Jaras, US. Bukan Paya Jaras, US, dekat New York. Dia tak boleh tidur malam. Dia buat apa malam? Dia berjalan. Satu hari, satu malam, dia berjalan-jalan, dia jumpa masjid dekat New York. Dia tengok kat masjid tu, dia pelik. Depan kuliah, belakang tu makmum tidur. Dia rasa pelik orang Islam ni. Dalam masjid tidur lagi. Lalu dia ambil keputusan, dia masuk dalam masjid. Akhirnya dia tertidur, kuliah tak sedap. Sebab itu tanda-tanda boleh tidur ni tanda kebahagiaan hidup tau, ketenangan. Lalu akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar. Ini tengok tanda kejayaan yang sebenarnya yang kita nak bawa anak cucu zuriat kita. Apabila sesiapa dijarakkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan dalam syurga. Allah mari dengan fa, kemudian mari huruf qaf dan dal. Faqad faza. Boleh tak kalau Allah sebut wa udkhilal jannata faza? Boleh? Dari sudut grammar, nahu, grammatically-nya betul. Tapi bila mari fa dengan qad, fa qad dal, faqad faza, di sini ada pengukuhan dari Allah. Sesungguh-sungguh terjemah, saya pun tak tahu nak terjemah apa bahasa Melayu. Sesungguhnya orang yang dapat kategori ini, yang mana dia dijauhkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Siapa dapat kategori ini, kata Allah, faqad fazah. Inilah hakikat kejayaan yang sebenar.
bukan SPM 10A, bukan universiti 4 flat, dapat Dean List, anugerah dekan, bukan anak kita rumahnya besar, keretanya besar, pangkatnya besar, pandang kita tak pada dengan sebelah mata. Tetapi inilah hakikat kebenaran dan kejayaan di sisi Allah. Sebab itu kan sibuk kat dalam radio hari ni kan, saya kadang dengar kat radio orang kata apa? Macam-macam. Sebelah saya tanya kat isteri, kenapa orang cakap apa dia sekarang ni sibuk di sana apa? Di sana meriah, sini meriah, berdosa kan. Lah ni dekat radio selalu sebut, tak handsome tak apa, janji kaya. Tak handsome tak apa, janji kaya. Benda ni salah ni. Tak handsome tak apa, yang penting solat. Tak handsome tak apa, yang penting beriman. Tak kaya tak apa, yang penting masuk syurga. Ini nilai hakikat yang mana manusia cuba keluarkan manusia daripada kefahaman Tuhan. Allah letakkan tak handsome tak apa, tak kaya tak apa, yang penting syurga. Inilah dia hakikat kejayaan yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 185, ditampal di dinding-dinding jenazah. Hakikat kehidupan. Wamal hayatud dunya. Tengok, tidaklah kehidupan yang kita sayang kasih itu melainkan dianya merupakan apa kata Allah? Kesenangan yang menipu. Jangan kita ditipu. Orang yang boleh ditipu ini orang yang lemah. Orang yang tak tertipu sebab dia ada pegangan dan dia ada ilmu. Itu pentingnya tadi, ilmu. Lalu ayat tu tadi kita imbangkan tadi dengan surah An-Nisa. Tadi berapa? Daripada surah Ali Imran 185. Mari An-Nisa tadi kita buka dengan menyebut walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut hatta idza hadara ahadahumul maut, sama dengan ayat Al-Mu'minun ayat 99. Tengok, ayat dengan ayat, surah dengan surah, ikat mengikat, selari seiring sejalan, cantik mencantikkan, faham memahamkan. Uslub Al-Quran bila kita faham cukup cantik. Dalam keadaan Allah kata bukanlah taubat itu untuk orang yang buat jahat. Kita ni buat jahat, tiba-tiba mati buat kejahatan, jangan. Dalam keadaan taubat itu bukan orang yang macam ini, kerana bila sampai kepada dia kematian, dia berkata, qala inni tubtul an, ya Allah aku taubatlah ni. Sebab dalam erti kata lain, bukanlah taubat itu untuk kita menunggu masa kecederaan untuk berubah. Bukan kita tunggu injury time. Kita nak pergi umrah, kita nak pergi Mekah, nak buat haji, bukan tunggu tawaf tu. Bukan tunggu sampai airport Jeddah, airport Madinah. Saya Ustaz, Tan Sri dia tak nak pergi Ustaz. Kenapa? Dia takut Ustaz, takut kena seksa kat Mekah. Isteri dia cakap, Mekah bukan tempat seksa deh. Kena faham elok-elok. Mekah ni dia bergantung apa yang kita niatkan di sini. Perubahan, taubat, kefahaman, penyesalan, muhasabah di sini. Bukan di USJ, bukan di Keluang, bukan di Johor, di Perak, di Kedah. Perubahannya di sini. Setiap orang ada benda yang duduk di sini. At-taqwa hahuna, taqwa di sini. Perubahan di sini kita letakkan iaitu sangkaan baik kita kepada Allah. Allah berada di atas sangkaan baik kita kepadanya. Nampak? Kan? Wala yamutanna ahadukum hatta yuhsina zanna billahi. Nabi kata 3 hari sebelum Nabi wafat, jangan kamu mati sehinggalah kamu sudah bersangka baik kepada Allah. Ingat kenapa kita kena letakkan macam ini? Sebab sangkaan baik kita kepada Allah menjadikan keputusan kita itu dapat diterima oleh Allah menjadi keputusan dia. Sebab itu bersangka baik kepada Allah itu merupakan perkara yang kita kena bina. Kerana apa? Kerana Allah berada di atas sangkaan baik kita kepadanya. Sebab tu bila kita nak berubah di sini, Allah melihat di sini. Sebab tu ada orang bila pergi Mekah, dia ada benda yang tak selesai di Malaysia. Tu yang tak boleh tawar, pijak dan simen kaki dia terbakar.
Dia rasa dia, orang lain tenang je. Ada tak boleh pakai kain ihram, orang nak pergi tawaf, dia pakai necktie, dia pakai baju long sleeve, pakai coat. Banyak benda-benda berlaku ini akibat tak ada perubahan di sini. Tetapi bila orang dia nak berubah, walaupun dia gangster, dia bertatu-tatu, walaupun dia ada satu perasaan, dia ragu-ragu, betul ke Tuhan tak marah ke aku ni? Sampai kawan saya, kawan saya kata kat dia, saya bawa tuan pejam mata. Sampai depan Kaabah, tuan buka mata. Sebab dia takut, ustaz, saya takut tak nampak Kaabah. Dengan dosa yang dia ada, kata dia. Kawan saya pimpin dia sampai depan Kaabah, buka mata, buka. Depan dia Kaabah. Bila tiba tu, laki-laki kan, bila buka bahu belah kanan, penuh tatu ni. Melayu ni, tatu penuh. Tatu penuh. Bila nampak Kaabah, dia menjerit. Hilang rasa malu, hilang rasa ego dia. Bila berhadapan dengan kebesaran Allah, hamba itu bila dalam hati, dalam diri, ada sifat hidup bertuhan, dia lemah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia uji, tadarra'u, sifat dia merendah diri. Bila dia nak berubah, Allah tunjukkan kesebesaran dia. Allah tunjukkan. Menjerit-jerit. Ustaz saya berzina, ustaz saya berjudi, minum arak, ustaz. Dia sebut dosa-dosa dia. Sampai tahap dia kata, ustaz, dengan dosa saya yang banyak ni ustaz, Allah pandang saya lagi. Allah bagi peluang pada saya untuk saya kembali kepadanya. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena faham bagaimana Allah membina perkara ini supaya kita mengambil pengiktibaran. Benda ni boleh berlaku kepada kita. Walaupun bermulanya COVID itu di Wuhan, China. Lah ni orang tak cerita Wuhan. Tenggelam perkataan Wuhan, tenggelam perkataan China. China sekarang ni dalam ranking ni, outbreak dunia, jumlah COVID dunia, duduk dalam nombor 20-an. Top 10 ni semua negara maju ni, bermula US. Nak sebutnya, Allah kiaskan, nampak? Mula ke China, mari pula Indonesia, mari pula Singapura, mari pula dekat Thailand, dia mari Malaysia, dia mari dekat negeri-negeri tertentu, dia mari Selangor, dia mari USJ. Daripada USJ, sahabat-sahabat, dia mari ke rumah jiran-jiran kita. Ada sahabat kita kehilangan hari ni, seorang demi seorang. Kemudian dia mari rumah kita, ada mak ayah hilang, ada anak kehilangan. Jangan sampai besok pagi malaikat ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum, nak jumpa kita. Jangan sampai ayat ini kena pada kita. Lalu kita berkata, la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, mudah-mudahan kau balikkan aku. Ya Allah, bila aku dah nampak kematian, aku nak balik semula ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amal soleh yang aku tinggal dulu. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini semua kata-kata nak menyelamat diri, kata Allah. Kalau diberikan kehidupan, dia akan buat benda yang sama. Apa yang dia akan dibuat? Dia akan tinggalkan balik amalan-amalan yang sepatut dibuat. Kerana apa? Dia dah lepas hidup dia untuk dalam keadaan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hadapan dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan kita ini, sahabat-sahabat, terdapat apa? Satu alam namanya barzakhun. Barzakh, dinding. Bukan dekat kubur tu. Bukan kat kubur kat Keramat, kubur kat UK Perdana, kubur dekat Bukit Mahkota, bukan. Itu tempat simpan mayat. Orang ada kubur, tak ada kubur, mati saja pergi barzakh. Mati saja pergi barzakh. Maksudnya barzakh ini syarat masuk dia, tiket dia mati. Walaupun ada orang tak ada kubur, mayatnya hilang, kapal terbang hilang, terbakar, hancur berkecai, kena bom dan sebagainya, walaupun tak ada jasad, walaupun tak ada rupa, tak ada bentuk, mati je, barzakhun. Barzakh. Barzakh syarat masuk pertama, mati. Dan bila masuk barzakh, masalahnya dia tak boleh kembali ke dunia. Walaupun banyak permintaan-permintaan macam ayat tadi. Qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihah. Surah Al-Mu'minun. Ya Allah, balikkan aku semula kat dunia nak beramal. Ada yang dah meninggal lah ni, kita duduk pagi ni,
nak balik nak solat, nak balik baca Quran, nak balik nak minta maaf dengan mak bapak dia, nak balik nak minta maaf dengan orang yang dia kata, nak balik sebab nak sedekah. Masing-masing dengan niat masing-masing, di atas apa yang kekurangan ketika dia berjumpa alam barzakh. Ada yang nak sedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Dia minta balik semula ke dunia untuk tujuan apa? Secara khusus, purposely untuk sedekah. Melihat kelebihan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan sebab itu sahabat-sahabat, kita perlukan talian hayat. Ada 5 perkara yang kita nak kongsikan pada pagi ini untuk kita bawa. Kerana apa? Al-qabru awalu manazilil akhirah. Al-qabru awalu manazilil akhirah. Kubur itu, barzakh itu merupakan transit pertama akhirat. Muqaddimah kepada akhirat ialah barzakhun. Di sinilah tempat kita untuk menunggu kita pergi ke alam yang lebih baik. Dalam transit ini dia boleh jadi baik, transit ini dia boleh jadi tak baik. Sebab itu saya suka muqaddimah, saya baca tok guru saya, dia suka baca muqaddimah ini. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Yang membuat segala puji bagi Allah yang boleh membuat orang itu ketawa dan menangis. Adhaka wa abka wa amata wa ahya. Allah yang boleh memati dan menghidupkan orang. Wa as'ada wa ashqa. Allah yang boleh menjadikan orang itu bahagia dan sengsara. Allah itu juga wa adalla wa hada. Allah itu juga yang boleh menjadikan orang itu dapat petunjuk ataupun dia disesatkan oleh Allah. Sebab perkataan ini mengingatkan kita dalam keadaan kita ini akan masuk satu tempat yang sangat penting, tetapi tempat ini orang tak rasa penting. Dan bila ianya berlaku, orang mula mencari talian hayat. Dan talian hayat inilah yang kita nak kongsikan untuk kita dapat. Bila nak cari? Sekarang. Kerana talian hayat ini dia akan habis. Dan bila kita nak mati, sahabat-sahabat, kita lemas. Bila kita lemas, kita mencari bantuan-bantuan yang boleh menolong kita. Kadang-kadang Allah bagi dia sikit-sikit supaya dia sedar. Kadang-kadang Allah bagi terus. Kadang-kadang Allah tak bagi langsung, terus Allah matikan dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah sebut dalam surah nama dia surah Luqman ayat 31-32. Kita ni bila lemas tuan-tuan, kita tak kira apa dah. Faham? Kita ni bila lemas, tahu lemas? Bila kita lemas dalam air, apa kita buat? Mencari benda yang boleh menyelamatkan kita. Bila kita nak lemas, buaya lalu, okey? Buaya pun kita paut. Buaya tu lalu kita paut. Bila buaya kena paut, buaya pun baca doa dah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada pepatah Melayu kata seperti buaya dapat bangkai. Bangkai pun bagi buaya dah cukup syukur, alhamdulillah. Dapat pula daging fresh, daging lembu wagyu pula tu. Sekilo 15 ke 20 ribu. Lalu inilah yang kita sebut, Allah sebut. Wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Dan apabila mereka itu dipukul ombak yang cukup besar, kazzulali seperti apa? Gunung. Tengok tsunami macam mana? Tingginya air itu berapa kali pokok kelapa? Air ni tajam tau, bisa. Cuba tengok bila banjir dekat Pahang, kami turunlah masa banjir, tengah banjir, lepas banjir. Proses banjir ni awal makanan, tengah bila dah surut, bersih, kita nak bersihkan rumah dengan manpower. Yang ketiga, nak repair rumah bila dah hancur tu. Ada rumah yang hancur, kita buat balik lah. Saya, Ustaz Dasuki, arwah Ustaz Rizwan, kita turun dekat Johor, turun dekat Pahang, dia dah tak ada lah ni. Sedih betul saya.
Dia meninggal semalam, sehari sebelum meninggal saya sempat pergi rumah dia. Bila dia ni doktor, dia tanya doktor, hebat kan, dia walaupun dia sedang sakit terkenal, dia waras. Sebab tu kita ni anugerah Allah, bila nak meninggal waras. Maksudnya boleh berfikir, boleh mengucap, boleh merancang. Dia kata kat doktor apa? Doktor, saya ni apa peluang hidup? Ni Ustaz Dr. Rahmat ni, tak ada peluang. Tak ada peluang. Tak ada peluang saya nak keluar. Dia COVID tu positif. Saya nak keluar lah. Doktor kata boleh. Dia syarat-syarat dia, SOP dia, kena ada surat, surat mati semua sign. Kita pun carikan katil, carikan tong gas, berpuluh ribu. Kami ustaz-ustaz kumpul duit untuk sahabat kita ni. Dia nak apa? Ustaz Rasuki tanya, hantar nak apa ustaz? Hantar perlukan apa? Katil, ambulans, katil hospital, tong gas tu berapa ribu harga tu. Kita cari sebab nak bawa balik rumah ni. Hebatnya kita tahu hikmah dia bila dia mati. Rupanya dia minta keluar tu, dia nak jumpa anak bini dia, nak jumpa kawan-kawan dia untuk dia sampaikan wasiat sebelum mati. Kalau dia mati dalam hospital, diuruskan, dia tak dapat bercakap dengan kawan-kawan dia, apa yang perlu dia lakukan, apa benda yang mesti dilakukan. Jadi apa yang terjadi dan terjadi. Bila saya dapat jumpa dia sehari sebelum dia meninggal. Cuma bila saya pegang kaki dia nak balik tu, dia kata, ustaz jangan balik ustaz, rasa macam tak ada dah besok. Dia cakap. Dia pukul 12 tu dia telefon Ustaz Dasuki lagi tu. Dia meninggal pukul 2 lebih kat hospital Sungai Buloh. Bila dia dah keluar tu, dia masuk balik tu sebab oksigen dia dah teruk. Jadi dia pun tak boleh nak fikir apa dah. Tapi dia dah sampaikan apa yang dia perlu sampaikan, keluarga dia, anak dia, kawan-kawan dia, semua dah selesai. Hebat dia orang macam ni, subhanallah. Walaupun dia COVID-19, ada exceptional case, ada kes terpencil, pengecualian, dia dapat apa yang orang lain tak dapat. Sebab tu sahabat-sahabat, mati yang macam ni bukan main-main. Sebab antara orang-orang yang Allah muliakan, dia beriman, dia Islam, mati macam ni dipanggil mat'un. Dalam istilahnya, mati ta'un, penyakit pandemik. Sebab tu buku daripada Mufti Wilayah, Menteri Agama, ex-Menteri Agama Dr. Zulkifli, Datuk, ada cerita kupasan hadis-hadis dia, bukan main-main. Dan hari dia meninggal itu, Ustaz Rizal Rahmat, patut dia Viva, dia punya master dia, hari Viva dia. Dia pelajar. Siapa yang belajar agama ni, ketika tu dia meninggal, fahuwa fi sabilillah, dia pada jalan Allah. Kena pula mati pandemik, dua double cantiknya dia, subhanallah. Dan sebab itu sahabat-sahabat, bila kita di dalam keadaan Allah uji kita dalam keadaan lemas, dia mencari Tuhan. Termasuklah Fir'aun yang mengaku Tuhan. Bila di mana dia tenggelam, Allah sebut dalam surah Yunus ayat 90. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Apabila kami tolong Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, bukan Sungai Kelang, laut sini ke sana tak nampak sepadan, dalam keadaan dikejar oleh Fir'aun dah, wa junuduhu, tenteranya. Kata ulama, tentera Fir'aun yang kejar Nabi Musa 2 juta orang. Baghyan wa adwan, dengan penuh rasa benci, dendam, kesumat, pemusuhan. Apabila Nabi Musa sampai seberang sana, Fir'aun sampai tengah. Laut terkuak tepi, dasarnya orang lalu, orang jalan. Bila lalu tu nampak ikan berenang. Bila ditutup ni, laut yang luas, yang dalam, macam mana nak sampai ke atas dengan bekalan oksigen yang tidak ada? Tetapi bila dia rasa dia lemah kat situ, ketika hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Apabila dia mula tenggelam, ketika itu apa? Ketika itu dia menyebut bahawa aku beriman tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, iaitu Allah. Sedangkan Fir'aun sendiri mengaku Tuhan.
Rupanya ada Tuhan lain yang dia sembunyikan pada pendirian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada 5 perkara talian hayat yang kita nak cari. Pertama, pertolongan Allah. Kena ingat, kita tahu tak Allah sayang kita pagi ni? Siapa tahu angkat tangan? Tahu? Alhamdulillah. Seorang je, lain? 2. Siapa tahu Allah sayang dia pagi ni? Jangan angkat tangan. Semua tahu, Alhamdulillah. Senang kerja saya. Kan senang? Kita nak tahu Allah sayang kita, tanya diri kita, jangan tanya Allah. Pagi ni kita tanya diri kita, berapa banyak kita sayang Allah? Berapa banyak kita nak laksanakan perintah Allah? Berapa banyak perintah Allah yang kita dah laksanakan? Berapa banyak larangan Allah yang kita cuba sedaya upaya semaksimum mungkin kita tinggalkan? Itu jawapan dia. Sebab itu untuk meraih kasih sayang Allah, kita kena taat pada dia. Dan ketaatan pada Allah itu terdapat pada arahan dan suruhan. Suruhan dan larangan. Itu saja syariat. Yang nama syariat, yang disuruh dan yang dilarang. Tu je. Ada lain? Tak ada. Dan berapa banyak Tuhan suruh yang kita dah buat. Tu saja. Ustaz, saya PKP, Ustaz. Bisnes saya jatuh. Biasalah jatuh bisnes. Kita nak kata kerajaan Malaysia tak berjaya menangani COVID-19. USA collapse. Kita nak kata Malaysia, USA collapse. Negara yang gagah gergasi itu collapse. Sampai hari ni ekonomi merudum. Kita nak kata apa? Bila Allah datangkan satu ujian, dia tak kira kamu USA, Malaysia ke, kamu mana ke, dia bila datang habis. Tapi yang tak sedapnya, saya Ustaz, bisnes jatuh Ustaz, habis Ustaz. Saya Ustaz, niaga tak laku Ustaz. Dalam masa yang sama, ia mengaku, ia mengadu, bisnes tak berjaya, duit tak ada. Dalam masa yang sama tak sembahyang. Dalam masa yang sama tak puasa. Jual bazar Ramadan untuk orang puasa, dia tak puasa. Kalau saya puasa kan Ustaz, saya tak boleh nak rasa pula. Itu pentingnya belajar. Rasa tak batal, yang batal telan. Ibu-ibu masak, nak bagi sedap tu, kalau kita letak di atas dalam mangkuk, baru letak garam, tak sama dengan letak garam dalam periuk. Saya tahulah, saya pun tukang masak. Saya tukang masak. Jangan main. Nampak macam ni bodoh-bodoh. Nanti kalau nak pergi madrasah saya Ulu Bernam, pakat-pakat buat rombongan, saya masak. InsyaAllah. Orang yang datang madrasah saya kat Muar pun saya masak. Asam pedas. Kita tanya nak ikan apa? Ikan terobok, ikan apa? Tenggiri, ikan merah, ikan mayung, cakap je. You name it, we have it, insyaAllah. Masak untuk sahabat-sahabat yang baik, bagi saya tak rugi dunia akhirat. Apa masa nak rugi? Tak ada. Orang baik, orang soleh, kita pun sayang dia. Kita jamu yang terbaik. Itu yang kita nak. Sebab itu bila kita merungut, kita ni rasa Allah tak tolong kita, cuba tanya diri kita, ya Allah perintah kita buat tak? Tak buat. Tiba-tiba kita merungut, Allah tak tolong kita. Saya minta sahabat datang rumah saya, mesin rumput rumah saya. Habis mesin saya bagi RM300. Sahabat datang rumah saya, mesin rumput rumah jiran saya. Kemudian minta habis mesin rumput, minta upah saya. Saya bagi tak? Saya tak bagi tak. Tak mengikut syarat saya, tetapi nak duit upah dari saya. Pening lah. Allah suruh A, kita buat B, kemudian kita merungut, Allah tak bagi apa yang sepatutnya Allah bagi. Kita tidak mengikut syarat Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Mudah saja. Sebab itu orang yang jaga hak Allah, Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 27, ketika kita nak meninggal, yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sebab tu bila kita terdesak ni, kita perlukan bantuan Allah yang pertama tadi. Allah yang jaga kita, sebab kita jaga agama dia ketika hidup, ketika mati Allah jaga kita, nak mati Allah jaga kita. Yuthabbitullah, Allah tathbitkan, dia boleh mengucap, dia tenang, dia tak payah, dia tak ada masalah bagaimana orang lain lalui. Yang kedua, kita perlukan pertolongan malaikat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 30.
innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Adapun orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian beristiqamah dengan tuntutan iman itu dalam hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ketika nak mati, dalam tafsir sebut turun malaikat yang banyak. Kita kalau mati orang soleh, malaikat beratur daripada jenazah kita sampai ke kubur, 500 malaikat. Cuma kita tak nampak. 500 malaikat meraihkan orang baik ketika meninggal. Sebab tu malaikat ni bila orang baik yang meninggal, dia mengambil tumpang tui tu. Dia tumpang kelebihan orang tu. Sebab tu bila dia orang tu baik meninggal, malaikat rasa seronok nak tumpang orang tu. Bila dibawa ke langit, roh ni, pintu-pintu langit terbuka, malaikat berlomba-lomba. Seronok malaikat. Seolah-olah begini, ni roh dia aku bawa. Aku pun tumpang, aku pegang kepala. Aku kaki, aku. Bila mana? Bila orang baik. Tetapi kalau orang jahat, pintu langit tak terbuka. Berbau busuk, malaikat komplain. Busuk, apa ni busuk ni? Inilah roh fulan bin fulan wa na'udzubillah. Sebab itu malaikat ini dia menolong kita. Termasuk hadis yang sahih juga. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Maksud dia, ketika meninggal, yang baik ni malaikat datang dengan muka yang cantik. Tengok malaikat tu tak puas, memata memandang. Kaum Nabi Lut, bila malaikat datang jadi tetamu Nabi Lut, kaum dia syok dengan jantan dengan jantan. Ada LGBT kata kat saya ustaz, bila kita cerita tentang kasih sayang, Allah sedap juga syarahan dia. Islam ni bawa kasih sayang ustaz, agama Islam. Saya dengar je, yelah. Bila saya sayang seseorang, walaupun dia lain jantina ustaz, ataupun sama jantina, saya suka laki-laki, ustaz halang saya, ustaz menghalang kasih sayang Allah. Sedap juga ceramah dia. Jantan syok jantan. Saya tanya satu benda je. Tak apalah, saya nak tanya satu benda je. Ya ustaz, tanyalah ustaz. Ini program tanyalah ustaz. Ke ustaz tanyalah. Ustaz tanya, ustaz jawab, kata dia. Kalau kamu syok laki-laki tak apalah. Kalau itu nature kamu, tak apa, saya anggap itu hak kamulah mungkin. Tapi saya tanya satu benda je. Kalau kamu ni dulu mak ayah kamu jantan dengan jantan, kamu tak lahir tau. Dia tengok saya atas bawah, kecil besar. Dia kata apa? Betul juga ustaz. Maknanya dia pun tak faham apa dia nak sebenarnya. Sebab manusia ni yang menghalang maksiat, dia pun tak tahu apa sebenarnya dia nak. Orang yang tak suka judi diharamkan, bila tanya kat dia, awak suka ke suami awak penjudi? Tak suka ustaz. Dia pun tak suka. Orang yang suka berzina, cuba tanya dia. Zaman Nabi ada seorang lelaki, pemuda, dia kata, ya Rasulullah, ata'zinu li bizina, boleh tak engkau izinkan aku berzina? Sahabat lain nak pukul dia, korang hajar sungguh. Dia tak cakap lah korang hajar, korang kedah. Tapi nak sebutnya korang hajar sungguh depan Nabi, minta macam tu. Nabi kata tak apa, biar aku yang jawab. Nabi kata apa? Sukakah kamu perzinahan itu berlaku kepada adik perempuanmu? Tidak ya Rasulullah, aku sanggup mati kerananya. Kakakmu tidak, ibumu tidak, ibu saudaramu tidak, saudara-saudaramu yang perempuan tidak. Kalau kamu tak setuju berlaku pada diri kamu, macam mana kamu bersetuju berlaku pada orang lain? Orang lain juga tidak bersetuju berlaku pada kaum keluarga mereka. Sebab tu kita ni yang nakkan satu benda yang tak baik pada sisi Allah, kita pun sendiri tak boleh menerima kejahatan itu. Dan sebab itu bila benda ini kita tengok, Allah berikan kepada kita, kita kena faham. Baru dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab itu bila marinya malaikat jadi tetamu Nabi Lut, lawanya malaikat. Ketika mana dia syok jantan dengan jantan, yang datang tu bukan manusia biasa, malaikat cantik, serba sempurna,
dalam keadaan semakin meluap-luap gairah kejahatan manusia yang bernafsu. Lawanya malaikat datang erti kata lain dengan rupa yang cantik. Yang ketiga, kita perlukan pertolongan anak-anak. Sebab tu kita perlu pertolongan anak-anak yang boleh memahami keadaan ibu dan ayah ketika kritikal. Kita perlu talian hayat ini. Anak-anak yang boleh mengajar kita ketika mana kita sedang nazak, yang baca Quran, yang mana dia ajar kita supaya kita ini mengucap. Sebab tu Nabi kata laqinu amwatakum, talkinkan orang nak meninggal, bukan orang dah meninggal. Itu talkin kita. Sebab tu kalau baca talkin, sebelum saya baca talkin, saya akan bagi tazkirah pendek atas kubur. Tazkirah atas kubur ini lebih berkesan kepada orang yang hidup. Sebab tu orang kadang-kadang meninggal malam kan, nak ke bumi malam, dalam malam hujan, dalam hujan mati pula lampu. Dengan aku pun takut. Cuma bila orang muda meninggal, yang datang orang muda. Tengok orang muda, tapi dalam gelap tu kita nampak api isap okok. Tapi bila kita kata, wahai sahabat yang dikasihi oleh Allah, telah pergi sahabat kita yang muda umur 21 tahun, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang muda ini, yang tua ni tak mati ke? Kalau yang meninggal itu muda, seorang-seorang buang potong rokok, dia berkesan. Kita bawa pula syair Arab, wa kamin fata asbaha wa amsa dahikan wa akfanu fil ghabi tunsaju wa huwa la yadri. Dan berapa ramai orang-orang yang muda ketawa berdekah-dekah dalam masa yang sama, kafan disediakan orang dia tak tahu. Sebab tu anak kita ini perlu kita biasakan. Ada orang ni mak dia meninggal 2 minggu sakit kat hospital. Sebab tu kita kena faham mak ayah kita cakap dengan 2 lapis. Orang biasa bila mak dia duduk hospital kata mak nak balik rumah, dia faham balik rumah discharge. Orang yang luar biasa bila dia kata mak balik rumah, dia faham mak nak balik barzah dengan balik rumah betul. Dia faham 2 lapis. Apa buat abang sulung dia bincang adik-beradik ni, mak ni cakap pelik dah, aku tengok pelik. Kita ambil cuti semua, adik-beradik pakat ambil cuti 2 minggu. Hari terakhir mak meninggal. Tengok buat apa ambil cuti, buat apa? Sebab nak susun ni program mak ni, pukul sekian-sekian siapa jaga, sekian-sekian siapa jaga, siapa nak ajar mak la ilaha illallah, siapa nak jaga ni. Sebab bila orang itu dia sedang nazak, dia cakap tadi, dia nampak roh orang mati. Antara yang datang roh orang telah mati, iblis dan syaitan. Tu yang dia menjerit-jerit mak ayah, mak ayah. Sebenarnya di hadapannya syaitan menyerupai mak ayah dia. Syaitan dia tak nak dia ni boleh mengucap. Sebab syaitan dia faham hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir hidup dia mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Syaitan ketika saat akhir pun dia cuba menyesatkan orang yang nak meninggal. Sebab tu anak bila nampak mak ayah dah tenang, sebut mak Allah, dia sebut Allah, biarkan. Jangan kita paksa. Mak sebut la ilaha illallah, la ilaha, pening dia penat, tenaga semakin kurang, cobaan dia semakin besar. Titiskan air di bibirnya, sapu air di kepalanya, di mukanya, baca selawat, penting. Dalam hal ini kita kena jaga, sebab dia sedang diuji oleh Allah. Dia perlu talian hayat ketiga, iaitu anak-anak. Yang keempat, sahabat-sahabat, kita perlu talian hayat sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita. Sebab tu saya rasa sahabat yang paling baik, sahabat yang boleh faham hidup dan mati kita, susah dan senang bersama. Kan? Saya bukan nak puji sahabat-sahabat, tapi itulah sahabat-sahabat. Macam Ustaz Dasuki ni, sahabat yang cukup luar biasa. Dia tak boleh tengok sahabat dia susah. Kan? Masa susah-susah selalu sahabat-sahabat, Ustaz pinjam duit. Ana pernah test dia. Ana tahu dia pun susah, banyak tanggungjawab, banyak sekolah seluruh Malaysia. Saya beli tanah ni dalam keadaan duit tak ada pun.
Masa PKP lagi nak buat pondok 9 ekar ni. Saya cakap dekat tuan tanah saya ada duit, tapi duit tak ada pun, tak cukup lagi. Saya tanya Ustaz Dasuki, Ustaz pinjam duit sikit. Tengok, dia tak mengeluh tak apa. Hantar nak berapa? Tu hebat lah dia. Sampailah ni Ana tak ambil pun. Dia suruh telefon, hantar kata nak duit, hantar kata nak duit, tak datang pun kata nak duit, tak ambil pun kata nak duit. Ana kata kalau Ana betul-betul terdesak, tak ada kan, Ana baru ambil kat hantar. Sampai habis bayar tanah, tak ambil pun duit dia. Kerana apa? Allah buka jalan-jalan lain. Kalau boleh saya tak nak berhutang. Tapi dia tu subhanallah, kawan-kawan susah, anak tak ada, nak bayar yuran dia bayar. Banyak benda orang tak tahu dia. Tapi saya tahu, dia kawan baik saya tahu. Ustaz Rizwan Rahmat, walaupun COVID, kita dah bahagikan, saya buat arahan. Siapa nak kafan dia, walaupun cara COVID-19, kan, kita dah bagikan. Ustaz Mio masuk. Siapa uruskan van? Ustaz. Siapa yang akan bawa ke kubur? Dah susun. Siapa sembahyang? Saya jadi imam dekat atas kubur. Lepas dikebumikan, kita buat solat jenazah atas kubur. Siapa sebelum meninggal, ketika meninggal dan meninggal, kita susun. Sebab kita perlukan talian hayat yang ketiga, yang keempat. Kita perlukan siapa? Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baik. Sebab itu bila saya nak sebut tu tadi, kita takkan ingat dah. Bila kita sedang getir, tenang, kita tak ingat Quran, tak ingat sembahyang, tak boleh dah. Ketika kita perlu sumbangan luar. Sumbangan luar. Saya dah tak ingat apa dah. Tapi apa yang saya rasa lah. Doktor kata apa doktor? Saya pergi Turki bukan sebab saya nak berjalan. Saya uruskan pelajar saya masuk batch yang pertama dekat Gaziantep University di tenggara Turki, dengan Istanbul 2 jam perjalanan. 2 jam pula. 2 hari perjalanan dari Istanbul. Jadi pelajar saya yang lepas SPM ke Turki, lepas tahfiz kita hantar ke South Africa. Jadi kita ada channel-channel dia lah, insyaAllah. Jadi apa yang nak diuruskan, itulah ada yang masa yang ada. Universiti nak datang dengan SOP yang cukup ketat, invitation letter kita jawab, ambil MTP, my travel pass daripada Malaysia, swab test, lagi macam-macam lah. Tapi bila Allah uji begitu, saya dah 2 dos, tetapi kena varian lain, dia jadi lain lah. Doktor kata apa sahabat-sahabat? Doktor Turki ni, dia kata apa? Kamu ni ikutkan mati dah hari tu. Tu yang saya rasa bersyukur hidup hari ni. Walaupun dah susut, dah 6 kilo turun lagi, tapi saya rasa bersyukur dapat hidup. Saya tak ingat apa dah. Sampai satu masa ada satu ayat surah Ghafir, ayat 44. Ayat 44 Ghafir, ujung ayat tu sebut wa wafidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan seluruh urusan aku kepadanya. Sampai satu masa, ya Allah, kalau inilah hakikat dia, ya Allah, engkau nak ambil aku di sini, aku mati, ya Allah, aku mati. Kalau kau rasa aku hidup, ya Allah, nak peluang menambah baik lagi amalan aku yang kurang, aku hidup. Tak ingat apa dah. Istighfar dan selawat. Ini benda yang boleh, yang masih lagi kita ingat. Tapi ketika itu sahabat-sahabat, dalam keadaan itu, saya rasa kuat. Kan? Bila mana ada benda masuk. Allahu Akbar. Rupanya adik saya dia positif juga, tapi dia tak tenat. Dan kami terpisah. Saya pun duduk kat hospital seorang-seorang. Doktor Turki tak boleh bahasa Inggeris, kita cakap dia tak faham, kita cakap bahasa Arab dia tak faham. Sampailah seorang translator, multajim, penterjemah bahasa Arab datang, just nak jadi perantara antara saya dan doktor. Sampailah doktor tu boleh faham. Erti kata lain, sahabat-sahabat, ketika itu saya dah tak ada apa dah, melainkan kita ada sedikit kewarasan. Dan juga bila adik saya tu dia minta para pelajar yang kami ada supaya munajat dan yasin. Baru saya teringat, rupanya kami ada madrasah di Kemboja, kan? Ada 12,000 dulu, beli tanah 7 ekar. Tanah murah sana. Pelajar yang saya ambil daripada Kemboja 2 orang, hafal Quran habis, hantar Naratiwat Universiti habis, jadi mudir sana sekarang. Kita rupanya ada madrasah di Bangladesh. Kita buat madrasah untuk anak yatim, orang susah.
Rupanya saya ada anak murid di South Africa belajar kitab lah ni. Kita ada pelajar kita di Malaysia. Bila adik saya hantar gambar, lepas tu saya tengok balik gambar-gambar tu, orang-orang susah ni dengan Quran, dia ingat ustaz dia sedang kesusahan. Dan sahabat-sahabat kita daripada masjid-masjid surau, saya yakin dan saya sangat yakin bahawa inilah dia yang menolong kita ketika kita sedang kelemasan tu tadi. Maka inilah talian hayat yang keempat. Sahabat-sahabat yang soleh ingat kita. Sebab itu kita ni jangan rasa rugi dengan agama Allah. Jangan berkira-kira dengan agama Allah. Kita memerlukan mereka. Semalam dapat mesej seorang kan, hajah meninggal dunia. Dan dia orang baik. Sebab tu orang kalau ada sumbang untuk madrasah, walaupun RM1, saya Ustaz RM1 ni saya mampu. RM1 bagi dia, bagi saya sangat besar. Sebab ada orang dia hanya ada RM2. RM1 dia infak untuk Islam. Ada orang dia tak ada duit, RM1 saja harta dia infak semua untuk Islam. Sebab itu jangan kita menilai RM1 itu kecil. Saya simpan nama dia. Dia kata apa? Ustaz, saya RM1 pun Ustaz simpan nama saya. Bagi saya nama tuan cukup besar, nama puan cukup besar. Di sisi Allah lagi besar. Saya hidup ni dengan bantuan orang miskin dulu. Sebab itu bila mana saya belajar kat Pakistan dulu, duduk kat kampung, pagi saya pusing kampung ambil roti. Setiap rumah bagi roti, sekeping, 2 keping, 3 keping. Ada sebuah rumah yang sangat-sangat daif. Rumah dia kalau kita bersin hancur rumah. Setiap pagi dia bagi sekeping roti. Roti-roti ni kita bawa balik madrasah. Pukul 9 pagi rehat, kita bagi anak-anak madrasah makan roti orang kampung. Agak-agak sahabat-sahabat yang bagi roti sekeping tu, rumah nak rebah tu, nak roboh tu, agak-agak saya boleh lupa dia ke? Saya tak mungkin lupa dia sampai hari kiamat. Sebab sekeping roti saya jadi manusia hari ni. Sebab tu tak ada nilai yang kecil di sisi Allah. Cuma kita ni kadang-kadang merasa rugi untuk kita letakkan diri kita dalam benda yang kita mampu beri. Tak susah mana pun. Dan sebab itu kita perlukan bantuan-bantuan hayat ini, talian-talian hayat ini. Dan bila saya dapat mesej daripada anak dia, mak meninggal, saya sebut kebaikan mak dia. Ya, bonda kamu sekian-sekian, orangnya baik. Saya kenal dia selalu dekat masjid sekian, surau sekian. Dan dia banyak menyumbang untuk kebaikan Islam. Dan saya panjangkan pada sahabat-sahabat, grup-grup yang saya ada. Kalau boleh solat jenazah gaib, buat. Nak sebutnya, hebatnya apabila dia meninggal dunia. Sebab tu kita ini, dalam hal ini kita perlu talian hayat. Kita perlukan sahabat-sahabat yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, kita perlukan talian hayat dari amalan-amalan kita sebelum mati. Idzal matal insanu, dalam riwayat lain, idza mata ibnu adama, sekiranya mati seorang anak Adam, inqata'a. Perkataan inqata'a bukan dia putus, terputus. Apakah benda terputus ni sengaja tak? Tak sengaja. Tak ada orang sengaja tiba-tiba potong tala bekalan elektrik rumah dia, tak ada. Melainkan dia tak mampu bayar, mari surat merah juga tak mampu, TMB datang potong. Sebab apa? Sebab dia tak mampu bayar. Terputus, terpotong bekalan yang sepatutnya ada. Sebab itu kita buat benda itu ketika hidup. Jangan rasa rugi. Benda-benda yang kita kumpulkan, benda-benda yang kita laburkan, kerana perkara ini di sisi Allah besar belaka. Besar belaka. Semua itu menjadi apa yang kita boleh bawa ke sana. Sedekah jariah kita. Jangan berkira kemudian kita ada ilmu boleh mengajar anak cucu, muqaddam, alif bata, qiraati. Jangan rasa rugi. Dan juga anak-anak soleh tadi mendoakan kita. Mudah-mudahan semua itu memberi kebaikan dalam kehidupan kita, ketika kita senang, ketika kita sedang sakit, ketika sedang nazak, ketika kita mati. Hatta ada orang dah masuk neraka, dia berbual dengan ahli syurga. Dia kata, "Hei ahli syurga, kau kenal aku tak?" Dia mau kenal kau kecek Kelantan lagi dia. Dia mau kenal kau Kau tengok macam kenai. Orang Kedah pula yang dalam syurga tu. Macam kenai. Aku ni kat dunia pernah beri kamu segelas air. Ingat? Oh, ingat. Boleh tak kau doa ke Allah, minta aku ni masuk syurga sebab beri kamu segelas air?
Tidak ada doa ahli syurga yang ditolak oleh Allah. Tidak ada. Hanya segelas air. Ada pula imra'atun mumissatun, perempuan pelacur, bagi anjing minum, bukan manusia, masuk syurga. Pintu syurga yang banyak, tak kalah satu pintu pun tak panggil kita tuan-tuan perempuan muslimin muslimat. Sebab tu kita kena banyak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan apa yang Allah beri pada kita, peluang-peluang ini gunakan sebaik mungkin untuk kita isi dengan kehidupan yang baik, kehidupan beribadah, membina anak, tarbiyah anak cucu zuriat kita, kuliah kita, tambahkan kefahaman kita agar kita lebih cenderung, lebih cinta kasih kepada Allah dan agamanya, sehingga kita meninggal, kita akan dapat lihat di hadapan kita habuan-habuan kita. Di hadapan kita ni habuan-habuan. Dan ada orang dia teruk sangat kat dunia, dia mati, tu yang saya sebut, tak kaya tak apa, yang penting syurga. Bila dia mati, dia melihat keindahan barzakh, dia lupa dia pernah susah di dunia. Kesusahan itu hanya berakhir, dia lupa hanya sekadar melihat malaikat saja, belum lagi dengan balasan yang lain. Subhanallah. Sebab itu biar kita bersusah di dunia dengan agama Allah, akhirat insya-Allah, dan pandailah Tuhan membalasnya. Jadi sahabat, saya sebut tu tadi, siapa nak ziarah, macam esok saya ada insya-Allah. Patut hari Selasa saya dekat madrasah Ulu Berenam. Daripada rumah saya tak jauh, 50 minit saja atas highway. So laju sikit 45, laju sikit 40 minit, laju sikit alam barzakh, jangan cubalah. Dekat je sampai Tol Berang ke tapak madrasah 7 minit je, tak jauh.